kita nak cerita tentang macam mana nak camkan hukum mat ni. Yang banyak dalam Al-Quran, dia ada 13 hukum mat. Ada ulama' kata 16, ada ulama' kata 19. Punya banyak. Kalau kita nak cam ikut cara yang biasa kita belajar, tuan-tuan dan puan, dia payah nak cam. Bukan payah apa, dia ambil masa. Itu perkataan dia. Dia ambil masa. So, apa yang saya nak share dengan anda ialah kita ikut cara boleh cam hukum mat dalam Al-Quran. Kita tahu nanti mat ni 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat. Kita tahu dengan cara yang lebih mudah. Apa maksud cara yang lebih mudah? Dengan cara yang kita panggil shortcut. Dia ada long cut, punya panjang, tuan-tuan dan puan. Dan dia juga ada shortcut. So kita nak belajar hari ni cara shortcut. By the way, saya nak bagi tahu. Kita dah nak start dah ni, saya minta anda semua jangan lupa bawa nota yang kami bagi tahu anda sebelum ni. Pembelajaran kita hari ni, dia ada sekali nota dia. Pembelajaran yang anda ikuti sekarang memang free, tuan-tuan dan puan. Tapi nota ni, dia kalau bagi mereka yang nak. Kami tak paksa. Bagi mereka yang nak, yang jenis nak belajar ikut terpandu. Itu perkataan dia. Ya. Ada nota dia. Tapi nota dia ada sedikit yuran, iaitu RM5. Kami akan berikan kepada anda ikut PDF file. Anda print sendiri ke, anda tengok dekat laptop ke, tak kisah. RM5 saja. Ini nota dia, tuan-tuan dan puan. Kenapa bagus ada nota ni? Sebab nanti kejap lagi kita belajar teknikal. Semua yang saya tunjukkan kejap lagi, ya, gambar rajah yang saya tunjuk kejap lagi, semua dalam nota. Jadi mereka yang mendapatkan nota lagi senang. Dia buat catatan tepi je. Kalau yang tak ada nota, boleh catat sendiri, tak ada masalah. Tapi takut-takut nanti dia tertinggal. Nak salin lagi, nak buat catatan lagi, kefahaman lagi. Kalau anda nak dapatkan, mudah ya tuan-tuan dan puan. Anda tulis nak nota mat, anda WhatsApp, bukan tulis dekat komen. WhatsApp. Ya, anda tulis nak nota mat, hantar ke nombor yang saya berikan dekat bawah ni. Anda tulis dan anda hantar. Nanti urus dia kami akan bantu anda insya-Allah ya. Tak mahal lah RM5 lah tuan-tuan dan puan. Ilmu dia ni boleh bantu kita dapat pahala banyak masuk syurga. Itu nilai dia. Dia contoh macam roti canai. Kita makan roti canai pagi RM5 juga. Kenyang dia berapa lama? Sampai tengah hari ya. Maknanya dia punya nikmat sampai tengah hari ya. Yang ni nikmat dia sampai bantu masuk syurga. Tu saya kata tadi sebenarnya RM5 tu tak ada apa-apa lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita nampak ni semua dengan pemikiran, mudahkan kita dapat redha dan mudahkan kita masuk syurga ya. Begitu. Tapi kami tak pasal apa-apa, terpulang kepada anda ya. Baik, bagi mereka yang ada nota, jom kita start. Bagi mereka yang nak dapatkan nota pun boleh. Bagi anda nak buat catatan sendiri pun tak ada masalah. Yang penting kita sama-sama belajar. Jom nah. Kita dah start ni tuan-tuan dan puan. Okey, jom kita mulakan. Saya nak cerita tentang cara shortcut tadi. Ya. Maksudnya bila saya kata cara shortcut, saya tak ceritalah tentang hukum-hukum mat satu-satu tu. Sebab kalau saya nak cerita ini mat asli, huruf dia ni ataupun ni mat jaiz, huruf dia ni. Ini mat lazim kalimah musakal, yang ni jumpa ni dan sebagainya. Yang tu cerita panjang sangat tuan-tuan dan puan. Habis masa kita nanti. Tak sempat. Hari ni kita tak lama, sejam ni lebih kurang kan. So kita nak cerita cara shortcut. Cara shortcut macam ni. Saya nak share dengan anda bagaimana cara nak mengecam hukum mat dalam Quran. Waktu anda mengaji, anda boleh cam hukum mat. Kita dapat bezakan mana satu mat yang perlu baca 2 harakat, mana satu mat yang kena baca 2, 4, 6, mana satu mat 4, 5 dan mana satu mat 6 harakat. Kita tahu mat tu. Kita tahu mat tu panjang dia macam mana berdasarkan simbol-simbol dan tanda-tanda tertentu. Hukum mat dalam Quran ni dia ada tanda, dia ada simbol. Ramai dah orang tahu, tapi tak ramai juga orang yang tahu. So kita nak share balik. Siapa yang dah tahu, kita nak cuba faham baliklah. Nak susun balik kefahaman, perkemaskan kefahaman. Bagi mereka yang belum tahu, ini berita paling best. Senang nanti malam ni anda nak baca ke kan. Besok ke anda nak baca, anda tahu dah. Nampak simbol yang ni, ni 2 harakat ni. Dia nama hukum mat tak tahu tak apa tuan-tuan dan puan. Dia tak wajib pun. Yang penting baca betul. Itu yang wajib sebenarnya. Maknanya gini, kalau anda tak tahu tak adalah berdosa nama hukum mat tu. Ya, tak berdosa pun. Tapi kalau baca Quran, kita guna mat kita sendiri. Suka-suka kita ya, main agak-agak, main teka-teka. Ni panjang 4 harakat kot, ni 5 harakat kot. Berdosa tuan-tuan dan puan. Berdosa kata ulama sebab kita ni seolah-olahnya mempermainkan Al-Quran kata ulama.
Kenapa berdosa pula Ustaz? Quran ni kan mulia. Kalamullah. Dia ada protokol cara bacaan khas di sendiri. Dan kata ulama, kita boleh belajar. Nama ilmu dia ilmu tajwid. Kita ni pula tak nak belajar. Tapi nak mengaji. Lepas tu main teka-teka sendiri, sedap-sedap dengung dan sebagainya. Berdosa kata ulama. Sebab kita memperlekehkan Al-Quran. Dalam keadaan kita mampu nak belajar. Ya. So, kita kena faham Al-Quran ni salah satu rukun iman. Kena letak pada tahap yang tinggi. Baru mudah nanti Allah masukkan kita ke syurga yang tinggi. Betul tak? Itu kaedahnya. Ya. Baik, mari kita mulakan tuan-tuan dan puan-puan. So, pagi ni, ataupun hari ni, saya akan cerita dengan anda, macam mana nak kenal pasti mat yang nanti kita jumpa simbol dia, bacaan 2 harakat. Yang ni, simbol khasnya ni 246. Yang ni, simbol khasnya ni 45. Yang ni pula bacaan dia 6 harakat. Macam mana kita nak tahu? Sebab dalam Al-Quran, mat yang banyak-banyak sampai saya kata tadi 16, 13, 16 tu, cara bacaan dia 4 cara yang saya tunjuk dekat sini. 4 kategori je. Yang ni yang kita nak sembang panjang-panjang. Ya. Lebih mudah daripada kita nak belajar 19 berbanding kita nak ingat 4 je. Kan senang lagi ingat 4 daripada ingat 19. Benda sama, hasil sama. Ya? InsyaAllah mudah. Anda ada bersedia ya? Okey, jom. Kalau anda ada bersedia, boleh tak tolong tulis dekat ruangan komen, Ustaz, saya bersedia Ustaz. Tolong kau tulis dekat ruangan komen ya. Baik. Saya suka ni, saya nak cerita dengan anda ni sebab saya tahu anda semua orang-orang baik. Orang yang jenis nak mengaji betul-betul, nak ubah cara bacaan jadi lebih baik. Ini semua Allah SWT suka sangat ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam hadis kata, orang yang datang berjalan dekat dia, dekat mana menuju Allah SWT, dia nak jadi baik. Dia nak berjalan. Allah SWT menerpa kepada dia dalam keadaan berlari-lari anak. Ini semua perlambangan tuan-tuan dan puan-puan, analogi. Maknanya Tuhan tu suka sangat. Suka sangat kepada orang yang nak kembali kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan anda semua begitu ya. Mari kita mulakan. Yang saya nak cerita mula-mula kategori mat 2 harakat. Kan tadi saya kata dia ada 4. Ini group first, group second, group third, group fourth. Kita cerita waktu mengaji nanti macam mana nak tahu mat ni kena baca 2 harakat. Mat ni kena baca 2 harakat. Dia ada simbol. Okey, jom kita start ya. Ini semua dalam nota ada. Senang sikit. Tu saya kata tadi, kalau belajar dengan nota memang advantage dia banyak ya. Okey, jom kita mulakan. Mat 2 harakat dalam Al-Quran kita boleh kenal pasti berdasarkan 3 simbol. 3 simbol. Ini simbol nombor 1. Dia ada grup dia lah. Ini grup dia. Simbol nombor 1. Ini simbol nombor 2. Ini simbol nombor 3. Nampak pelik kan tuan-tuan dan puan? Tak apa. Saya cerita satu-satu dah. Nanti mudah faham. Ni simbol nombor 1. Saya cerita yang ni dulu tuan-tuan dan puan. Jom kita start. Simbol nombor 1. Sama lah tadi ni. Simbol nombor 1. Simbol nombor 1 macam ni tuan-tuan dan puan. Waktu kita mengaji, kita nampak 3 huruf. Alif, waw, ya. Mana-mana. Sama ada alif, ataupun waw, ataupun ya. Kita panggil huruf awi. A-W-I. Awi. Yang senang nak ingat lah ya. Awi. Kita jumpa huruf ni. Ya. Saya nak pesan dulu. Dalam Quran, huruf awi banyak. Banyak sangat. Jadi anda kena faham dulu. Bukan semua huruf awi dalam Al-Quran pantang jumpa ya. Baca panjang. Tak. Dia ada baca pendek. Dia ada tak payah panjang pun. Maknanya, ada beberapa huruf awi yang kalau cukup syarat, baru panjang 2 harakat. Ni yang saya nak bagi tahu syarat kepada anda ni. Anda salin ya. Baik. Syarat dia begini. Syarat yang pertama ialah huruf awi itu, alif, waw, ya. Syarat pertama, anda tulis ni. Dia mesti kosong. Maksud kosong tu, dia tak ada apa-apa baris. Dia tak ada apa-apa baris. Contoh, waw ni. Waw ni tak ada baris tuan-tuan dan puan. Ya ni, nampak tak? Ya ni kosong ni saya bariskan je ya. Nak tunjukkan dia kat sini. Ya ni tak ada baris mati, tak ada baris atas, tak ada baris bawah. Dalam Quran cara penulisannya begitu. Alif. Tengok alif ni ada. Ni baris atas sebelum ni untuk mim. Jangan confuse ya. Ni huruf alif ni tuan-tuan dan puan, dia tak ada apa-apa baris. Itu syarat pertama. Dia sebenarnya baris mati, tapi tak ditulis baris mati dia. Sengaja ulama tak tulis. Itu pertama tuan-tuan dan puan ya. Dia mesti tak ada baris apa-apa. Baik. Syarat kedua ialah untuk huruf alif, dia kosong tadi kan. Huruf H ni huruf tuan-tuan dan puan. Huruf sebelum dia mesti baris atas. Mesti baris atas. Contoh, ni huruf alif.
Huruf mim, H ni mim. Huruf sebelum dia bagi atas. Bagi atas. Kalau jumpa dalam keadaan macam ni, minta maaf. Kalau jumpa dalam keadaan macam ni, anda kena baca 2 harakat. Gitu ya. Saya terang dahulu. Ustaz, kalau saya jumpa huruf alif kosong, sebelum dia tu ada huruf, tapi huruf tu balik bawah. Contoh anda tanya saya kan. Kena baca panjang ke? Tak payah. Ni saya bagi tahu dahulu dia punya sebab. Kalau saya jumpa huruf sebelum dia tu bagi depan, dia huruf alif kosong dah, tapi huruf sebelum dia tu bagi depan Ustaz. Baca panjang tak? Tak panjang. That's why syarat tu penting tuan-tuan dan puan. Apa syarat dia? Huruf alif kosong, huruf sebelumnya, ya contohnya mim macam ni, H ni huruf ya. Sebelum dia mesti baris atas, baru panjang 2 harakat. Itu syarat pertama. Syarat untuk waw pula, dia waw kosong, huruf sebelum dia mesti baris depan. Contohnya ni waw kosong, tak ada apa-apa baris, huruf kaf sebelum dia tu baris depan. So dalam keadaan macam ni, yang ni kena baca panjang, ku. Yang ni pun kena baca panjang, nu, ku, nu. Dua-dua kena baca panjang. Gitu nah. Ustaz, kalau saya jumpa huruf waw kosong, huruf sebelum dia tu bagi bawah. Macam mana Ustaz? Tak payah panjang-panjang. Itu cerita dia. Dia tak cukup syarat yang kita bagi tahu. Nombor 3. Ya kosong sebelumnya bagi bawah. Ini contohlah. Ya mesti bagi bawah. Ya kosong sebelumnya bagi bawah. Kena baca panjang. Panjang berapa harakat Ustaz? Ni semua dalam grup 2 harakat yang saya cakap tadi tu. Dalam grup mana? Dalam grup 2 harakat. Kan kita sekarang ni cerita 2 harakat. Kita cerita 2 harakat. Kita baru sembang sini ya tuan-tuan dan puan-puan. Baru sembang dekat sini ya. Okey. Kita teruskan. Saya nak tunjuk cara baca 2 harakat macam mana. Dekat sini ya. Sini dengan sini. Ni pun sama sekali. Saya tak garis pula ni. Ni sama. Ya kosong sebelumnya bagi bawah. Rabbukumul ladzi yuzji. Macam tu tuan-tuan dan puan. Nombor 2. Kul kunu hijarah. Kan panjang. Kunu hijarah. Lebih kurang lah. Lahuma sawatuhuma wa tafiqa. Yang last tu. 3 kat situ tuan-tuan dan puan. So, setakat ni yang ni boleh faham? Anda soten? Anda soten ya. Lebih kurang begitulah. Kalau anda faham, anda tolong komen dekat ruangan komen. Nanti saya nak tengok ya. InsyaAllah boleh follow Ustaz. Tolong tulis dekat ruangan komen ya. Apa syarat yang saya bagi tahu tadi tu? Dia ada 2 syarat kena ikut. Kalau langgar syarat, yang tu tak perlu panjang. Baik, ini grup pertama. Simbol nombor 2, grup kedua masih lagi 2 harakat. Waktu mengaji, anda jumpa huruf awi juga. Alif, waw, ya. Awi juga. Tapi kali ni, dia kecil je dalam Quran. Cara dia ditulis kecil. Kalau anda jumpa macam tu, anda baca 2 harakat. Macam mana cara tulis kecil tu Ustaz? Macam ni. Ni alif kecil, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Alif cinonet. Ini huruf alif besar. Yang ni, tuan-tuan dan puan, alif kecil. Ni alif kecil. Inilah yang saya maksudkan sekarang, alif kecil. Kalau jumpa, baca 2 harakat. Waw kecil. Ni, tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba ada waw cinonet kat sini. Yang ni waw huruf lain, ni waw besar, ni waw kecil. Jumpa panjang 2 harakat. Ya kecil. Ya kecil ni pun dia tulis kepala dia ya. Dekat sini ni ya kecil, ni ya kecil. Macam ni keadaan dia. Kalau anda jumpa, baca 2 harakat dalam bacaan wasal ya. Okey, maknanya waktu anda sambungkan bacaan, baca dalam keadaan 2 harakat. Baik. Macam mana bunyi dia? Tengok saya baca. Tilka ayatul kitabil mubin. 2 harakat tu. Lebih kurang ya. Yang ni pula, ni waw kecil dan ini pun juga waw kecil. Ni pun boleh tanda tuan-tuan dan puan. Saya lupa tanda ya. Bunyinya begini. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma. Panjang 2 harakat. Ni pula. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Senang lah tuan-tuan dan puan ya. Ustaz, mat apa tu Ustaz? Kita tolak dulu tepi mat ni tuan-tuan. Tolak tepi. Nanti saya cerita panjang masa dia nanti. Kita tahu simbol dia dulu. Yang penting hari ni kita punya fokus satu ya. Nak tahu simbol, malam ni saya mengaji, saya senang sikit nak baca dengan tepat. Itu tuan-tuan dan puan ya. Boleh nah? Okey, simbol nombor 3. Simbol nombor 3, ni nampak pelik. Ni nampak pelik sikit. Tapi sebenarnya mudah. Simbol nombor 3 macam ni. Ni pun baca 2 harakat ya. Baik. Simbol nombor 3, saya nak tunjuk contoh dekat ni. Maksud simbol ni ialah begini. Waktu anda mengaji, anda wakaf.
W ni maksud dia wakaf. Anda tulislah kat nota anda. Ya? W ni wakaf. Makna wakaf tu apa Ustaz? Anda berhentikan bacaan. Kan kita waktu mengaji ada kita baca, lepas tu kita berhenti. Bila kita berhenti ambil nafas tu, waktu berhenti kejap tu nama dia wakaf lah tu. Kita berhentikan bacaan. Kemudian, waktu kita berhenti tu, kalimah di mana kita berhenti, dia ada huruf alif. Sebelum huruf alif tu ada huruf bertanwin bagi atas. Contoh ni tuan-tuan dan puan. Kita berhenti ni, nak berhenti baca kat sini. Kita nampak kalimah yang kita berhenti tu ada huruf alif last dia. Sebelum dia tu ada tanwin bagi atas huruf qaf ni. Gitu ya. Ataupun contoh ni tengah ayat. Anda baca tiba-tiba nafas anda dah tak cukup. Anda nak berhenti dekat sini. Boleh juga. Dia bukan maksud berhenti tu tanda wakaf ya tuan-tuan dan puan. Dia berhenti tu janji anda berhenti. Tak kira mana-mana pun kalimah. Cuma waktu anda berhenti, kalimah dia tu, kononlah anda nak berhenti dekat kalimah hamiman ni. Anda berhenti, ada huruf alif, sebelum dia tu ada tanwin bagi atas. Saya tunjuk dulu apa maksudnya. Baik. Ni pun sama. Anda berhenti, W. Wakaf. Kalimah yang anda berhenti, diakhiri dengan huruf hamzah, bertanwin bagi atas. Hamzah, bertanwin bagi atas. Nombor 3. Anda berhenti. Kalimah yang anda berhenti, diakhiri dengan huruf ya, sebelumnya bertanwin bagi atas. 3 keadaan ni, kalau anda berhenti. Macam mana cara baca dia? Cara baca dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda nampak keadaan yang 3 saya beritahu tu tadi, cara dia ialah, contoh saya nak bagi contoh yang ni dahulu. Bunyi kalimah ni kalau anda berhenti warasaqan sebab dia tanwin bagi atas, qan. Tapi cara baca dia bukan qan kalau anda berhenti dah. Cara baca dia ialah cara baca dia begini. Gantikan bunyi tanwin an. Qan ni tadi bunyinya qan. Qan. An qan. Gantikan kepada qa. Anda jangan baca qan, anda baca qa. Dan qa tu anda panjangkan 2 harakat. Itu cara dia, ya. Dia special sikit. So bunyi dia yang betul begini. Illa hamimau wa wassaqa. 2 harakat. Yang ni pun sama. Jazaa'u wifaqa. Baca 2 harakat. Itu cara dia. Kalau saya nak berhenti dekat sini Ustaz, yang hamiman ni sama juga ke? Ya sama. Sebab syarat dia cukup. Anda berhenti, kalimah yang anda nak berhenti ni ada huruf alif sebelumnya tanwin bagi atas. Illa hamima. Kalau nak berhenti. Tapi selalu jarang lah orang nak berhenti kat situ. Orang selalu berhenti dekat ujung. Ya? Okey. Baik. Ini pun sama. Cara dia begini. Ni kalimah ni ma'an. Kalau anda nak berhenti. Bunyinya ma'an. Anda buat apa? An tu jadikan kepada A. Panjang 2 harakat. Wa anzala minas sama'i ma'a. 2 harakat. Settle. Sangat-sangat mudah. Ni just saya nak tambah ilmu nah. Takut anda confuse. Ada dalam Al-Quran, ada hamzah juga. Ni contoh kalimah sama ni. Ya. Sama ni, kalau anda berhenti, bunyi dia sama'i ke? Dia tak jadi. Dia tak jadi macam tu. Kenapa? Sebab las ni, hamzah ni, dia bagi bawah. Dia yang kita belajar sekarang ni, A ni, hamzah dia mesti tanwin bagi atas. Mesti. Kalau dia bukan tanwin bagi atas, tak payahlah baca macam yang kita baca ni. Kita baca macam mana? Berhenti macam biasa, matikan huruf hamzah tu. Minas sama'. Berhenti macam tu. Tapi kalau kita jumpa last dia tu, tanwin bagi atas. Contoh lain lah kat sini, bina ni. Ni tanwin bagi atas ni. Kononlah anda berhenti dekat sini, anda kena baca macam yang saya ajar ni. Bina. Yang kita fokus ni sekarang ni tuan-tuan yang 2 harakat. Yang bina ni, yang panjang saya baca ni tadi, mat lain tu. Kejap lagi kita belajar. Okey, yang ni pula. Au ajidu 'alan nari huda. Dah settle. Ini grup nombor 3. So itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Waktu anda mengaji, anda kena baca 2 harakat. Kalau anda jumpa 3 simbol yang baru kita bincang ni. Ni saya nak tunjuk dalam Quran. Kat mana simbol tu Ustaz? Ni saya nak tunjuk.
Dalam nota anda bersedia untuk catat dekat mana sebab dalam nota ni semua ni dah ada tuan-tuan dan puan, senang nak follow ya. Bagi mereka yang mungkin baru nak minta nota, saya minta maaf kalau Rustia kami lambat dia balas, sebab kadang-kadang bila minta tu sekali minta tu ramai tuan-tuan dan puan ya. Tapi tak apa, video yang anda tonton kuliah kita ni kita kekalkan lagi dalam sehari dua ni. Anda bolehlah tengok lagi, tak ada masalah ya. Okey, boleh ajak keluarga sekali tuan-tuan dan puan. Lepas ni kita dah habis ni nanti, video ni ada lagi sehari dua. Lepas tu kami padam lah tuan-tuan dan puan. Tapi waktu tu anda mungkin boleh ajak keluarga anda sama-sama belajar, sama-sama tonton ya. Okey, saya nak tunjuk. Ni contoh ni. Yang ni contoh mana Ustaz? Ini contoh mana? Ni. Ni contoh untuk ni. Nanti baca panjang dua rakaat. Walau anna katabna. Panjang tu. Lepas tu banyak ni. Dah banyak dah. Saya keluarlah semua dulu. Banyak sangat pula. Dekat situ tuan-tuan dan puan ya. Dekat situ. Ada lagi tak? Ada lagi ni. Ada lagi. Saya terlupa. Dekat sini. Azima. Ni pun anda tanda tuan-tuan dan puan. Ni pun kena tanda. Saya lupa ni. Saya lupa. Kalau anda berhenti, anda kena baca 2 harakat. Yang ni tanda mana ni Ustaz? Untuk yang ni. Yang ni tuan-tuan dan puan. Dia dalam grup yang tu ya. Ni pun baca panjang. Ya kosong sebelumnya bahagian bawah. Yang ni tuan-tuan dan puan. Gitu ya. Jom kita tengok. Yang ni alif kecil tuan-tuan dan puan. Alif kecil. Ni alif kecil. Ni ya kecil. Ni ya kecil. Semua kena baca panjang. Panjang berapa harakat? 2 harakat. Dan saya nak bagi tahu dalam Al-Quran, mat yang kena baca 2 harakat ni banyak sangat. That's why anda hafal lah ni tuan-tuan dan puan. Dia tak adalah mudah, tak adalah susah sangat ya. Mudah ya. Kita dulu belajar admit lagi susah. Tu nak bagi tahu Tu sebab saya kata mengaji ni senang. Senang sangatlah belajar ya. Budak-budak boleh faham, takkanlah kita tak boleh faham. Betul tak puan? Dia yang susah macam ni kita belajar engineering tu. Yang kita belajar engineering tu kan, budak-budak tak belajar. Dia tak sampai tahap tu tuan-tuan dan puan. Dia boleh sampai, tunggu dia dah besar. That's why saya kata apa yang kita nak belajar ni senang sangat. Maknanya Tuhan ni dia nak mudahkan je jalan ke syurga ni. Tu cerita dia. Dan kita ambil, kita belajar sama-sama, upgrade sama-sama ya. Okey, setakat ni saya nak tanya, anda semua boleh follow tak? Kalau boleh follow, anda tulis dekat komen tuan-tuan dan puan. Ustaz boleh follow, no problem. Setakat ni boleh faham Kalau tak faham, mana boleh tanya, beritahu saya Ustaz. Beritahu saya. Nanti saya tengok apa yang anda tak faham tu, nanti kami akan cuba bagi jawapan insya-Allah ya. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan. Mat yang kena baca 2 harakat dah settle. Alhamdulillah. Maknanya kan kita nak bagi tahu mat ni ada 4 kategori. Kategori 2 harakat dah settle lah. Kita sekarang ni tinggal 3 lagi, tak banyak. Okey, sekarang ni saya nak cerita mat yang kena baca kadar 246 pula tuan-tuan dan puan. 2, 4 dan juga 6 harakat pula. Yang tu pula saya nak sembang Baik. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ada 2 simbol mat yang kena baca 2, 4, 6. 2, 4 ataupun 6 harakat. Apa maksud dia tu? Maksudnya kita ada pilihan. Nak baca 2 pun boleh, nak baca 4 pun boleh, nak baca 6 pun boleh. Mana-mana yang anda pilih, kata ulama tak salah. Tak salah. Selalunya macam mana praktikal dia? Selalunya kalau kita baca 2 harakat, kalau kita baca bacaan dia laju. Kalau kita baca bacaan dia sederhana, di mana itu yang selalu kita buat, kita baca 4. Kalau kita baca perlahan, contoh kita masuk majlis tilawah musawakah, depa baca 6 harakat. Itu cara dia. Saya nak beritahu awal-awal, bila kita ada pilihan 2, 4, 6 ni tak adalah kita jadikan nanti baca macam rojak. Kejap baca 2, kejap baca 4, kejap baca 6, tak boleh. Dia kalau kita mengaji ni, kalau dah pilih baca 4, 4 je. Dah pilih 6, 6 je. Walaupun kita tahu ini ada pilihan, tapi tak boleh baca macam rojak kita dah clarify awal-awal. Benda tu tak ada diamalkan oleh para ulama dan juga tuan-tuan guru yang mengajar kita. Baik, jom kita fahami dahulu apa maksud simbol ni. Nampak macam pelik kan? Tak apa, mudah je simbol dia. Baik, ini first. Ini simbol nombor 1. Saya cerita yang ni tuan-tuan dan puan ya. Simbol nombor 1. Dia ada 3. Nampak macam susah, senang je nak ingat. Tengok saya beritahu ya. Simbol ini maksud dia ialah W ni wakaf. Ingat kan tadi? Dia sama, wakaf. Bila kita wakaf. Kemudian kalimah yang kita wakaf itu diakhiri dengan satu huruf. H ni huruf. Wakaf huruf. Wakaf huruf. Itu maksud dia. Yang kita nak fokus sebelum dia tu. Sebelum dia tu tuan-tuan dan puan-puan, ada huruf alif kosong sebelumnya baris atas. Contohnya yang ni. Kita berhenti. Ada huruf. Sebelum dia tu ada huruf alif kosong sebelumnya baris atas.
Ni pun sama, ada waw kosong sebelumnya baris depan. Ni pun sama, ada ya kosong sebelumnya baris bawah. Ingat tak tadi yang mula-mula saya ngajar yang 2 harakat tadi tu? Yang 2 harakat. Tapi yang ni keadaan dia berbeza. Yang ni waktu kita nak waqaf. Tadi kita nak baca wasal. Yang ni nak baca waqaf. Lepas tu pula, ada pula depan dia tu ada huruf. So dalam keadaan begini, kita kena baca ikut kaedah yang saya kata tadi, 2, 4 ataupun 6. Selalunya kita baca 4 harakat. Ini keadaan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini maksud yang saya katakan tadi. Ya. Baik. Macam mana bunyi 4 harakat tu? Tengok saya buat ya. Makinun amin. Settle ya. Sama juga dekat ni. Fala tunzirun. Sama juga dekat ujung tu. Sahabas siqal. Itu kaedah dia ya. Saya tunjuk 4 harakat jelah tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang selalu kita baca 4 harakat. Ini simbol nombor 1. Simbol nombor 2. Simbol nombor 2 sama macam simbol nombor 1 lebih kurang. Yang ni sama ni, sama. Beza dia 2 ya. Beza dia 1 ya. Ni huruf waw, ni huruf ya. Waw dan ya tu ada simbol mati. Kalau yang tadi waw dengan ya dia kosong. Tengok ni tuan-tuan puan, ya ni tak ada baris, waw ni pun tak ada baris. Yang ni beza dia, waw dengan ya ada tanda mati. Dalam Quran dia tulis tanda mati tu. Itu beza nombor 1. Beza nombor 2, huruf sebelum dia tu mesti baris atas. Baca berapa harakat? Sama juga 2, 4 ataupun 6. Selalunya 4 harakat. Tengok saya bagi contoh. Yang ni tak banyak lah dalam Quran tapi dia ada. Ni contoh dia. Kita berhenti. Lepas tu ada huruf shin. Ya. Sebelum dia tu ada ya mati. Tengok ada tanda mati dia. Dan sebelum dia tu ada huruf baris atas. Sama juga dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Sama keadaan dia. Ada huruf waw, ada tanda mati. Ni yang saya kata ada waw, ada tanda mati ni. Ya, sebelum dia tu ada baris atas. Mesti sebelum dia tu baris atas. Kalau baris bawah kan, baris depan kan, dia tak jadi. Dia tak jadi. Ya, baik. Bunyi dia kena baca 4 harakat. 2, 4, 6 lah. Tapi yang saya nak tunjuk lah ni 4 harakat. Tengok saya buat ya. Li'ilafi Quraish. Gitu ya. Syita'i was-sayf. Ni pun sama lah tuan-tuan dan puan. Wa amanahum min khawf. Gitu kaedah dia ya. Sama kaedah dia. Alhamdulillah dah settle dah. 2, 4, 6. Tu saya kata belajar ikut simbol sebenarnya lagi mudah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia melajukan kita nak kuasai bacaan mat ni ya. Baik, yang ni saya nak tunjuk dekat mana dia berlaku. Bacaan yang 2, 4, 6 ni. Dia ada 2 simbol je. Ada 2 simbol je. Dan untuk makluman dia selalu berlaku kadang-kadang tengah ayat, selalunya hujung ayat. Ni tengah ayat ni tuan-tuan dan puan kalau anda nak berhenti. Kalau anda tak berhenti dia tak jadi ya. Ni kalau anda nak berhenti dekat sini, anda berhenti, anda nak waqaf. Maknanya anda nak waqaf. Tu saya kata tadi, W ni bukan maksud dia simbol waqaf saja. Dia maksud tepat dia kalau anda nak berhenti for whatever reason. Kalau anda contoh, alamak, nafas tak sampai lah Ustaz. Berhenti dekat kalimah Fir'aun ni. Anda berhenti, anda nampak ada huruf. Nun dia, huruf. Sebelum dia tu ada waw mati baris atas. Waw ada simbol mati, sebelum dia tu ain baris atas. So yang ni waktu anda berhenti 4 harakat. Wa nuriya fir'aun. Contoh. Tapi kalau anda tak nak berhenti, anda baca tak panjang apa-apa pun. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma. Tak ada masalah ya. Yang ni pun sama. Kanu yahzarun. Yang ni guna mana Ustaz? Yang ni gunanya. Tengok ayat tuan-tuan, dia ada beza. Ni berhenti, ada huruf, nampak tak waw ni? Waw kosong, sebelumnya baris depan. Waw kosong, sebelumnya baris depan. Nampak tak beza dia? Ni waw ada tanda mati, sebelumnya baris atas. Dekat sini. Yang ni, guna kat situ. Beza sikit tuan-tuan dan puan ya. Belajarlah, kita belajar nanti lama-lama senang nak cam ya. Ni contoh lah, contoh yang lain. Banyak lagi tuan-tuan dan puan. Dia, yang ni dekat sini ya. Dah salin ya, dekat nota. Okey. Sebenarnya banyak lagi. Saya tulis yang sikit-sikit. Ini tuan-tuan dan puan. Nak tulis semua nanti banyak sangat pula nanti. Ini contoh ya. Contoh dalam Al-Quran. Okey, ya. Betul. Cuba salin. Ya.
Setakat ni saya nak tanya anda boleh faham ke tidak? Ya, kalau anda boleh faham, anda tolong komen. Tolong komen. Alhamdulillah. So far memang boleh senang faham Ustaz. Boleh follow insya-Allah ya. Kalau boleh follow, saya sebenarnya sangat-sangat suka tuan-tuan dan puan. Saya sebenarnya sangat-sangat suka sebab memang kami hari ni memang nak bantu anda. Ya, nak bantu anda, kita bolehlah nak belajar dulu untuk tahap asas kita ni. At least kita malam ni kalau mengaji, besok kita mengaji, tengah hari ni kita nak mengaji, pagi ni ke kita nak mengaji ke, kita tak adalah terberaba sangat. Boleh belajar lagi yang lain, betul tak? Boleh belajar lagi yang lain insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita ni bila dah sembang ilmu Al-Quran banyak-banyak macam ni, kita dah ada rasa makin teruja, betul tak? Dah makin seronok pula dengan ilmu-ilmu Al-Quran ni. Dan kita semua pun maklum bahawa ilmu Al-Quran ni perkara paling penting ialah waktu mengaji, waktu baca Al-Quran tu kena cantik bacaan dia. Dan untuk nak baca Al-Quran dengan cantik ni, kita perlu kuasai satu ilmu yang kita panggil sebagai ilmu tajwid. Cuma sekarang ni kita memang nak mengaji betul-betul elok ikut ilmu tajwid. Kadang-kadang kita nak belajar tuan-tuan dan puan-puan, ada kelas dekat luar tapi masa clash dengan kita, betul tak? Dia buat kelas hari Sabtu, kita ada kenduri kahwin sebagai contoh lah kan. Kadang-kadang nak pergi tu pula badan dah letih dan sebagainya kan. Kami nak bagi cara lebih mudah untuk anda belajar ilmu tajwid secara terbimbing. Dalam masa 6 minggu. Secara online, mudah anda boleh belajar daripada rumah. Sebab kami ada buat satu program namanya Tajwid Luar Biasa Masterclass. Tajwid Luar Biasa Masterclass ni tuan-tuan dan puan merupakan program yang berjalan secara online. Pakai FB je. Ya, di mana kami cerita dengan anda macam mana cara nak faham ilmu tajwid. Daripada A to Z. Ini silibus dia saya nak tunjuk ya. Dalam program 6 minggu tu kami cerita habis-habis tuan-tuan dan puan. Cerita ilmu tajwid daripada awal sampai habis. Kita susun cantik-cantik balik. Sebab dulu mungkin kita belajar masa kecil, sekolah menengah pun ada belajar. Tapi mungkin lupa, betul tak? Ni baru kita nak praktik betul-betul. So, jom kita belajar betul-betul cun-cun ya. Mula-mula nanti belajar asas tajwid. Ini silibus dia ni. Kemudiannya nanti belajar cara nak sebut huruf dengan tepat. Kita belajar makhraj dan sifat huruf. Kemudiannya kita belajar macam mana nak cam waktu mengaji, dengung tak dengung. Ihfa, idgham semua kat sini ya, grup dia. Kemudian kita belajar hukum mat. Panjang pendek, yang macam-macam nama hukum mat dia tu, semua kami sembang kat sini. Kemudian kita cerita bacaan unik dan last kita ada satu sesi talaki. Kita bagi tahu macam mana nak camkan hukum-hukum tajwid yang kita dah belajar tadi waktu praktikal dalam waktu kita mengaji ya. So tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anda bertanya macam mana nak join program ni Ustaz? Macam ni cara dia. Program ni berjalan secara online. Maknanya anda senang nak ikut, boleh belajar daripada rumah aja, ikut waktu anda ya. Kita guna FB group khas. Belajar selama 6 minggu. Ya, FB live macam ni jugalah tapi dalam FB group khas ya. Kita belajar selama 6 minggu. Seminggu tu tuan-tuan dan puan dia ada 3 sesi kuliah. Isnin, Rabu dan Jumaat, lebih kurang macam itulah ada timing dia. Kalau terlepas tak apa. Kita boleh tonton pada waktu lain, hari lain selama 6 minggu tu semua ada tuan-tuan dan puan. Contohnya ada orang belajar Isnin, Rabu, Jumaat dia tak dapat tonton sebab dia sedang kerja. Tak apa, dia tonton Sabtu, Ahad. Terlepas minggu ni boleh tonton lagi minggu depan. Gitu kaedah dia ya. Dan setiap peserta, ini yang paling best, setiap peserta akan diberikan ya workbook pembelajaran khas yang kami akan post kepada anda. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Workbook ni anda akan dapat. Dan semua nota-nota semua kami dah bagi dah dalam workbook ni. Semua kami dah bagi dah. Senang nanti bila anda tonton dia punya kuliah pembelajaran, anda buat catatan ni nanti. Sangat-sangat mudah. Pembelajaran berjalan secara sangat-sangat terpandu. Ni dia tadi yang saya kata tadi tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya silibus ada dekat sini. Sangat-sangat mudah. Anda nampak A to Z. Bila anda dah buat catatan nanti anda nak ajar anak-anak pun sangat-sangat mudah. Sekali belajar kita boleh guna sampai manfaat dia kita dapat rasa sampai hari kiamat. Bila boleh ajar anak cucu, no problem. Boleh minta nanti sekeluarga tonton pun tak ada masalah. Yang best kita boleh duduk dekat rumah. Mungkin layan kopi, layan kopok lekor sambil tu kita boleh belajar. Ini manfaat dia tuan-tuan dan puan. Cara nak belajar sekarang ni menjadi lebih mudah. Ni antara pelajar kami. Ada tak dekat sini yang sedang menonton ni yang dah masuk program TLBM ni? Ya, dah masuk dan mereka boleh tak bagi komen sikit apa manfaat program ni kepada anda. Saya tahu yang menonton ni mungkin ada yang dah masuk. Cuba bagi tahu kawan-kawan apa yang anda semua dapat. Boleh nak tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen.
Tapi yang ni kami nak share, ini merupakan pandangan peserta-peserta kita sebelum ni. Puan Hamidah kita kata senang faham cara ustaz mengajar, ringkas tapi mudah faham. Saya memang fokus nak bagi mudah faham tuan-tuan dan puan. Kita tak cerita yang pelik-pelik lah, tricky-tricky istilah yang kita jargon-jargon ni kita tak cerita sangat. Yang penting saya banyak fikir macam mana tuan-tuan dan puan-puan, orang awam, dia faham hukum tu, lepas tu dia mengaji, dia tahu nak apply. Tu je tuan-tuan dan puan-puan ya. Penjelasan ustaz untuk setiap kuliah begitu santai dan mudah ingat. Ini orang kata tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak tunjuk sebab apa yang mereka kata ni, mereka ni sama macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Mudahkan belajar walaupun duduk dekat mana? Duduk dekat rumah, masya-Allah, tabarakallah ya. Kita nak macam tu lah tuan-tuan dan puan. Tengok Mak Atih kita kata, tak semua orang dapat ikut kelas tajwid dekat luar. Dengan cara ni mudahkan orang seperti saya belajar tajwid walaupun duduk rumah. Kita nak macam tu. Akses kepada pembelajaran kita dah boleh dapat insya-Allah ya. Baik, macam mana nak join program ni ustaz? Dan dia ada dua package tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada dua package, ada sedikit ya yuran dia tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak mahal mana pun ya. Tak adalah mahal dia macam beli handphone 3-4 ribu, jangan risau. Tapi ilmu dia, nilai dia tu, handphone kita beli 3-4 ribu, 2 ribu contoh, boleh guna 4-5 tahun ya. Ni boleh guna sampai hari kiamat. Maksud saya manfaat dia, silap-silap ilmu ni lah yang bantu kita masuk syurga. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan penting. Satu huruf 10 pahala mah. Bayangkan sekali mengaji berapa ribu huruf kita baca. Berapa puluh ribu pula pahala yang kita dapat. Pahala ni lah antara penentu Allah SWT nak sayang ke tidak dengan kita. Betul tak tuan-tuan? Kalau dia sayang, kalau dia redha, syurgalah tempat kita. Bayangkan impact apa yang kita belajar ni long term ni sampai ke tahap tu. Anda belajar pun anda boleh ajar juga anak-anak anda insya-Allah di rumah ya. Baik. Dia ada dua package. Satu package super. RM180 belajar selama 6 minggu. Anda akan dapat akses pembelajaran, boleh belajar dan juga workbook ni nanti kami post kepada anda. Kami post kepada anda. Itu dia tuan-tuan dan puan ya. Dia ada satu lagi package premium. Package premium dia tuan-tuan dan puan, harga dia RM320. Dia dapat belajar sama, dapat workbook sama, tapi lepas itu dia ada dapat beberapa ekstra perkara lain. Contohnya dia dapat 4 buku FKT, Formula Kuasai Tajwid. Ini merupakan set saya tulis ilmu tajwid A to Z, tuan-tuan dan puan-puan. Semua ada. Dia ada 4 buku. Dia ada 4 buku. Saya yakin ada ramai di antara anda yang dah ada buku-buku ni ya. Ni buku dia dan juga buku-buku lain. Ini termasuk dalam package ni. Dia juga dapat DVD Tajwid Aman Hatiku, DVD Inspirasi Qurani. Kita ada beberapa DVD yang menceritakan tentang ilmu tajwid, tafsir, qiraat dan sebagainya. Dan juga dia dapat akses online 25 Fatihah luar biasa. Kami ada buat beberapa video macam mana nak baiki bacaan surah Fatihah, tajwid dia. Ada. Kita ada ajar melalui video. Anda boleh tonton nanti. Kita juga ada buat tadabbur, tafsir surah Fatihah. Pun ada, anda boleh tonton. Dan dalam package ni dia dapat. Dalam package ni dia dapat. Dan saya nak bagi tahu kepada anda, hari ni ada berita baik. Kalau anda mendaftar dalam masa 24 jam, tuan-tuan dan puan-puan, kami nak bagi diskaun lah. Yang ni, diskaun dia daripada RM180, anda buat bayaran RM160 ya. Maknanya diskaun RM20. Yang ni daripada RM320, anda boleh dapat RM300 saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Diskaun sikit lah, tak banyak ya. Tapi RM20 tu makan roti canai lepas lah 2 hari. Betul tak tuan-puan? So kuliah ni bila bermula ustaz? Tarikh kuliah ni bermula tuan-tuan dan puan-puan pada tarikh yang saya nyatakan ke depan ni. Dah nak dekat dah ya. Dan cara untuk anda menyertai program tajwid luar biasa masterclass ni sangat mudah. Anda WhatsApp, anda tulis dekat WhatsApp lepas ni, belajar tajwid. Kemudian, kod belajar tajwid yang anda tulis tu, anda send dekat WhatsApp kepada nombor yang kami nyatakan dekat depan ni. Nanti admin kami, urustia kami akan bantu anda lah cara nak daftar. Mudah saja insya-Allah. Dan saya sangat sarankan anda daftar segera. Bila anda daftar segera, anda dapat 2 kelebihan. Pertamanya nanti workbook anda dapat cepat. Nanti program dah start, senang yang anda refer tu workbook. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, anda bila daftar segera ni nanti anda boleh dapat pada yuran diskaun yang kami tawarkan tadi. Kalau anda fikir, ustaz saya ni gaji belum dapat lagi, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh buat booking dulu. Anda bincang dengan admin kami, urustia kami nanti ya. Anda mungkin boleh buat bayaran RM30 dulu, RM50 dulu, tak ada masalah. Janji anda nak lock yuran diskaun ni. Sebab yuran diskaun ni hanya ditawarkan sekarang saja tuan-tuan dan puan.
Kalau anda daftar lewat sebagai contoh kan, anda banyak anda fikir mungkin nanti kejap lagi dan sebagainya, nanti waktu tu yuran kembali kepada yuran dasar lah. That's why ya, anda boleh buat booking dulu, no problem ya. Itu cara untuk anda menyertai program tajwid luar biasa masterclass. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita teruskan pembelajaran kita. Kita ada lagi 2 grup ni kita nak habiskan ni. Jom kita teruskan ya. Kategori nombor 3, iaitu mad 4 ataupun 5 harakat. Kita dah belajar kategori 2 harakat, settle. Adalah simbol dia. 2, 4, 6 baru habis kita belajar. Sekarang ni kita masuk 4 ataupun 5 harakat. Macam mana nak cam? Waktu mengaji, macam mana kita nak tahu dia ada? Macam ni kaedah dia ya. Dia ada 4 simbol. Allah, banyak ni ustaz. Macam mana nak ingat ni? Senang ya tuan-tuan dan puan. Tengok ya, saya nak bagi tahu senang nak ingat 4 simbol ni. First, semua simbol ni ada pakcik misai. Ni pakcik misai ni tuan-tuan dan puan. Ni cakap saya guna istilah saya ya ni ya. Kalau dalam istilah tajwid dia panggil alamatul mad. Alamat kepada membaca bacaan panjang lah, 4 ataupun 5 harakat ya. So, semua ada pakcik misai. Yang pertama ni pakcik misai jumpa hamzah. Itu satu. Nombor 2, 3, 4 ni lagi senang nak ingat. Pakcik misai bawah dia tu ada huruf awi yang kecil. Huruf awi yang kecil. Itu cerita dia ya. Okey, jom kita start. Saya nak terangkan dahulu simbol nombor 1 dengan nombor 2. Pakcik misai jumpa hamzah dengan pakcik misai bawah dia ada alif kecil. Apa maksud dia? Macam mana cara baca dia? Cara baca dia begini. Cara baca dia pula. Cara baca kita dah tahu tuan-tuan dan puan. Saya nak tunjuk dalam Quran macam mana. Pakcik misai jumpa hamzah. Ni dia tuan-tuan dan puan. Pakcik misai tiba-tiba jumpa hamzah. Ni maksud dia. Pakcik misai jumpa hamzah. Ni maksud dia tuan-tuan dan puan ya. Yang ni pula ya. Pakcik misai jumpa hamzah. Itu kaedah dia. Ni pun sama, anda boleh tanda. Pakcik misai jumpa hamzah. Sama tu, sama. Sama, anda boleh tanda ya. So macam mana kaedah bacaan dia ustaz? Kejap lagi saya ceritalah. Saya nak cerita yang ni pula tuan-tuan dan puan. Ni pakcik misai bawah dia ada alif kecil. Ni dia. Pakcik misai bawah dia alif kecil. Pakcik misai bawah dia alif kecil. Dan sebenarnya dia pun jumpa hamzah juga. Nampak tak? Lepas dia tu ada hamzah, lepas ni pun ada hamzah. Cara baca dia begini. Dia ada 2 cara baca. Waktu kita baca sambung ataupun istilah dia wasal. Istilah dia wasal. Kita sambungkan bacaan. Maknanya ni contoh pakcik misai jumpa hamzah ni, kita tak berhenti dekat sini. Kita memang sambung bacaan kita. So waktu bacaan kita sambung, kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tengok contoh dia, kejap lagi saya beritahu ya. Okey. Nombor 2, kalau kita wakaf. Kalau kita wakaf dekat sini. Contoh. Dia ada sedikit syarat. Syarat dia apa? Jika simbol mad ataupun misai yang cakap tadi dengan huruf hamzah dekat, kena baca 4-5 harakat. Kalau huruf mad dan juga hamzah ada jarak, ia dibaca 2 harakat. Apa maksud dia tu ustaz? Maksud dia macam ni. Tuan-tuan dan puan tengok. Yang ni dia tricky sikit lah. Tapi tak adalah susah sangat. Jangan risau ya. Pakcik mat pula ya. Pakcik misai ya. Dia jumpa hamzah. Saya kata apa tadi? Kalau simbol mat ni, pakcik misai ni dengan huruf hamzah dekat. Ni maksud dekat tuan-tuan dan puan. Dia dekat ya. Dia dekat ya. Yang ni kalau anda berhenti dekat sini, sebab dikatakan kat sini ketika wakaf. Kalau anda berhenti dekat sini, anda kena baca, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kena baca 4-5 harakat. Sebab dia dekat. Adapun kalau dia ada jarak. Apa maksud ada jarak? Tengok kat tuan-tuan sini Ni pakcik misai, dia jumpa hamzah juga. Tapi ada jarak. Nampak tak ada jarak dekat sini? Maknanya, pakcik misai ni dalam kalimah bima, hamzah ni dalam kalimah unzila. Dia ada jarak. Dia ada jarak. Dia dalam kalimah yang berbeza. Tu maksud dia. So, waktu anda berhenti dekat bima, nanti anda kena baca 2 harakat sahaja. Saya tunjukkan praktikal lah. Mudah faham ya. Baik, yang ni kalau kita baca wasal, 4-5 harakat lah standard. Bina wa anzala minas sama'i ma'a. Semua saya baca 4 harakat tu. Sebab bacaan dia wasal. Tapi kalau saya berhenti, contohnya kat sini, yang ni lah saya nak tunjuk yang ni. Yang ni kalau anda baca wasal 4-5 harakat, ya. Yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya.
Tapi kalau anda berhenti, anda baca 2 harakat saja ya. Walladzina yu'minuna bima. Cukup. Kalau anda berhenti. Sebab kita dah beritahu kat sini. Dia ada jarak. Dia ada jarak. Baca 2 harakat. Yang ni tak ada jarak. So kalau anda berhenti, sama juga 4-5 harakat. Bina. Gitu ya. Baik, tengok dekat sini. Yang ni confirm dah tuan-tuan dan puan. Kalau anda baca wasal memang 4-5 harakat. Confirm dah. Sekarang ni kita nak bincang. Kalau berhenti macam mana Ustaz? Yang ni kan dekat. Dia dalam satu kalimah tuan-tuan dan puan. Bila dalam satu kalimah, kita berhenti pun baca 4-5 harakat. Aradahum alal malaikah. Itu maksudnya ya. Dekat sini best. Yang ni tuan-tuan dan puan, Pakcik Misai dengan Hamzah ni dia ada jarak. Maknanya Pakcik Misai dalam kalimah ala, ya, Hamzah dalam kalimah anfusim. So kalau berhenti dekat ala, baca 2 harakat ya. Wa yusiruna ala. Settle. Kalau berhenti. Lepas tu anda sambunglah balik. Bacaan sebagai contoh. Tapi kalau anda baca sambung, baca 4 ataupun 5 harakat. Wa yusiruna ala anfusihim. Gitulah kaedah dia untuk simbol yang saya tunjuk yang ni. Dia ada 2 lagi simbol. Ni 2 lagi simbol. 2 lagi simbol. Iaitu waw dengan ya kecil. Atas dia ada Pakcik Misai. Baik. Waw ya kecil atas Pakcik Misai. Macam mana pula baca? Dia begini. Ketika wasol. Ni tuan-tuan dan puan. Waw kecil. Ini contoh ya kecil ada Pakcik Misai. Ketika wasol. Confirm baca 4-5 harakat. Yang kita nak tengok sekarang ni ketika wakaf. Ketika wakaf. Maknanya kita berhenti dekat sini. Kita nak berhenti dekat sini. Yang ni kita nak berhenti. Yang ni kita nak berhenti. Ni pun sama nak berhenti. Kalau nak berhenti, ini kaedah dia special. Matikan baris huruf ha dan bacaan tak panjang langsung. Itu kaedah dia. Tengok ya. Saya buat dahulu 4-5 harakat bagi mudah faham. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Itu bacaan wasal 4-5 harakat. Sama juga dekat sini. Ushdud bihi azri. Sama. Sama, tak ada beza ya. Tapi kalau nak berhenti macam ni. Dia bila kita nak berhenti dekat sini, dia tak perlu panjang. Dan dia last dia semua huruf ha. Perasan tak? Ni huruf ha, ni huruf ha, ni huruf ha, ni huruf ha. Bila kita nak berhenti, huruf ha yang berbaris ni, tak kira apa baris dia, kita kena matikan baris dia. Jadi nanti kita berhenti, ushdud bih. Settle. Senang je, tak payah panjang. Bisyai'im min ilmih. Kalau nak berhentilah. Lepas tu kalau baca ya. Huwallazi yunazzilu ala 'abdih. Kalau nak berhenti. Kalau sambung Ustaz, sambung 4-5 harakat lah. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayat. Begitu ya. Sama juga dekat sini. Wa ma ya'lamu ta'wilah. Ha tu kita matikan ya. Yahsabu annama lah. Settle. Kalau sambung baca 4-5 harakat ya. So itu maksud 2 simbol yang saya bagi tahu ni. Itu cara dia tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dah habis untuk grup 4-5 harakat. Sekarang saya nak tunjuk dalam Quran macam mana cara dia ditulis ya. Ni contoh dia. Dia senang je. Cari Pakcik Misai. Cari Pakcik Misai. Lepas dia tu nampak Hamzah. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Itu ya clue dia. Cari Pakcik Misai. Lepas tu cari. Lepas dia tu ada Hamzah tak? Inilah grup yang kita sedang bincangkan lah. Ni. Lepas tu ikutlah. Macam mana cara yang saya beritahu tadi. Ni contoh dia tuan-tuan dan puan. Ya. Baik. Ini contoh dia. Kalau dalam mengaji nanti. Dia taklah banyak sangat. Tapi dia ada. Dia ada ya. Clue macam mana? Dia ada Pakcik Misai, dia ada Hamzah. Selalunya begitu kaedah dia ya. Lepas tu nanti anda ikutlah. Tengok mana satu dia. Baik, kita teruskan lagi. Oh, ada lagi pula sebiji kat situ. Ada lagi, lupa tekan tuan-tuan puan. Ada lagi ya. Baik, kita teruskan. Ini last. Kejap ya belajar. Betul tak tuan-tuan puan? Kejap tapi boleh cover mat. Semua mat kita boleh cover dah. Tu saya kata. Cara shortcut ni best ya. Tapi nak belajar yang ikut nama hukum pun boleh juga, tak ada masalah ya. Yang ni kita nak bagi yang senang dulu. Kalau anda nak dig lebih mendalam, anda boleh belajarlah dekat dia cerita satu-satu tu macam mana ya. Baik. Kategori nombor 4, mat yang perlu baca 6 harakat. Yang ni kena baca paling panjang 6 harakat.
Dia ada 3 simbol. Ni yang saya tunjuk lah. Pertama, pakcik misai seorang-seorang. Kedua, pakcik misai jumpa tanda mati. Ketiga, pakcik misai jumpa tanda sabdu. Baik, saya cerita satu-satu nah. Pakcik misai seorang-seorang, saya start dekat situ. Dalam Quran, kat mana pakcik misai seorang-seorang? Ada. Dia berada dekat huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Ada beberapa ayat Quran, dia start dengan huruf. Dan kita baca, nanti kita baca dia sebagai huruf. Kita tak baca dia sebagai kalimah. Maksudnya contoh dekat sini, tuan-tuan dan puan. Nanti kita baca alif, lam, ra. Kita sebut huruf dia. Kita tak baca ula. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Pelik sangat. Nampak tak? Contoh mana lagi yang lain, tuan-tuan dan puan? Ni nanti dibaca alif, lam, mim, ra. Mana ada orang baca almari? Tak ada, pelik sangat. Tu terlebih pandai nama tuan-tuan dan puan. So yang ni nama dia apa? Huruf muqatta'ah. Kena sebut huruf. Itu maksud dia. Dan waktu anda mengaji nanti, bila anda jumpa huruf muqatta'ah dekat surah-surah yang saya dah tunjuk ni dah, tuan-tuan dan puan. Jangan terperanjat tiba-tiba anda nampak dia ada pakcik misai. So kalau ada pakcik misai, contoh short ni. Atas tiba-tiba ada pakcik misai seseorang kat atas tu. Kena baca 6 harakat. Sad. Itu maksud dia, 6 harakat ya. Ni pula. Ya, sin ada 2 huruf. Tapi sin je ada pakcik misai. So sin tu kena baca 6 harakat tu, tuan-tuan dan puan. Ya sin. Itu kaedahnya ya. Sama juga dengan yang lain lah. Sama juga dengan yang lain. Nampak je pakcik misai, kita baca berapa harakat? 6 harakat. Okey, kita teruskan lagi. Simbol nombor 2. Pakcik misai jumpa tanda mati. Pakcik misai jumpa tanda mati. Ada berita baik. Anda tolong tulis dekat ruangan komen. Dekat ruangan komen, tolong tulis ada berita baik. Apa berita baik dia? Pakcik misai jumpa mati ni, dalam Quran, dia tak banyak. Ada 2 dalam Quran. So anda tak perlulah risau. Ni dekat surah Baqarah ada ke ustaz? Dekat surah ni kan tak ada dah, tuan-tuan puan. Dia ada 2 je. Sangat spesifik. Kat mana tu ustaz? Surah Yunus. Surah dia sama, Yunus. Satu dalam ayat 51, yang kedua ayat 91. Kalimah pun sama bunyi al-ana. Tapi nanti kena baca panjang lah, sebab akan nampak dekat sini. Pakcik misai jumpa tanda mati. 2 ni je dalam Quran. Tak payah kabut-kabut keliru dah. Sangat-sangat mudah. Tempat lain tak ada ustaz? Tak ada. Yang ni lah, yang pakcik misai jumpa mati ni, tak ada. Confirm tak ada, tuan-tuan dan puan. Saya dah cari banyak kali, tak ada. Tapi kalau anda jumpa, anda beritahu saya. Ya? Nanti, saya pelik tu. Begitu. Baik, macam mana cara baca? Baca 6 harakat. Tengok saya buat, ya. Sebab kalimah dia sama, saya baca yang ni lah. Ya? Saya baca yang ini saja. Al-ana wa qad kuntum. Gitu. Baca panjang. Al baru mati. Gitu ya. Yang panjang tu 6 harakat. Itu kaedah dia ya. Sangat-sangat mudah. Baik, ini last nombor 3. Pakcik misai jumpa tanda sabdu. Untuk makluman dalam Quran, pakcik misai jumpa tanda sabdu ni dia tak banyak sangat dah. Tapi dia ada. Contoh dalam surah yang selalu kita baca, surah Fatihah ada. Fatihah ada. Ni dia. Pakcik misai, dot ni lah. Ni pakcik misai ni. Sorry. Ni, alif ni. Dia pakcik misai, sebelah ada sabdu. Dekat lam tu ada sabdu. Tengok ni tuan-tuan. Pakcik misai ada sabdu. Mana lagi? Pakcik misai ada sabdu. Pakcik misai ada sabdu. So, bila ada dalam keadaan begitu, kena baca panjang lah. So, pakcik misai, dia ni sebenarnya do ni lah. Do ni kena baca panjang 6 harakat. Macam kita baca macam biasa. Waladdallin. Begitu ya. Ni pun sama. Al-Haqqah. Sama. Mana lagi? Yang ni pula tuan-tuan dan puan. Fuddilu biraddi rizqihim. 6 harakat. Banyak. Tapi jangan risau. Dari dalam Quran dia tak banyak sangat. Ya, dia tak banyak sangat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Dah habis dah pembelajaran kita. Senang rupanya belajar. Betul tak tuan-tuan? Dia kalau belajar dengan Ustaz Ashraf, saya selalunya akan cuba yang terbaik nak bagi anda mudah faham. Nak bagi anda mudah faham mengikut cara
penceritaan kita lah, cara penyampaian kita seperti ini. Dan sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada ilmu. Saya harap anda boleh guna pakai ilmu tersebut ya.